Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat meneruskan pelajaran kita. InsyaAllah kita akan masuk perkara tauhid di bawah tajuk pelajaran yang ke-6, sifat al-baqa, insyaAllah. Baik pelajar yang rahmati Allah sekalian, apakah erti baqa? Baqa artinya kekal sentiasa ada, iaitu suatu penjelasan yang menunjukkan tidak ada perakhiran atau kesudahan bagi kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Maka kekal sentiasa ada ini dikenali sebagai kekal hakiki yang sebenar-benarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pelajar yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya bahawa yang selain Allah, yakni makhluk, tidak boleh mempunyai sifat kekal kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perkara yang kekal mendatang, iaitu kekal aradi, di mana Allah jadikan 10 perkara ini kekal kehidupannya secara mendatang. Ada 10 perkara. Yang pertama kita sebut dia sebagai syurga, di mana kita tahu syurga adalah tempat yang diberikan kepada orang yang beriman dan bertakwa, di mana di dunia dia melakukan amal kebaikan dan bertakwa kepada Allah. Baik, yang kedua dikenali sebagai neraka, di mana neraka ini Allah ciptakan akan menjadi kekal bagi tujuan untuk memberi balasan kepada orang yang kafir dan ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Luh. Luh ialah tempat di mana dicatat di situ nasib makhluk hingga hari akhirat. Dan yang keempat, Arash. Ini pun perkara ghaib yang termasuk dalam perkara kekal aradi, di mana Arash ini adalah kerajaan Allah Ta'ala. Yang kelima, Qalam. Ini perkara yang ghaib yang Allah jadikan untuk mencatat di Lauh Mahfuz. 6. Al-Kursi. Kursi setengah para tafsir memberi maksud bahawa ia juga kerajaan Allah Ta'ala. Yang ketujuh, roh. Allah jadikan roh ini akan kekal, di mana roh akan duduk di jasad manusia, di mana jasad manusia akan binasa, tetapi roh akan kekal. Yang ke-8, ajabun zambi, iaitu tulang kecil yang terletak di tongking manusia. Itulah dia benih anak Adam yang akan dibangkitkan dari kubur kelak. Di mana jasad kita akan hancur, tetapi tulang kecil ini tidak akan musnah. Baik, seterusnya perkara yang kekal aradi ialah jasad para nabi. Jasad para nabi tidak akan musnah. Dan yang ke-10 ialah jasad ataupun jisim para syuhada, iaitu orang yang mati syahid. Baik, tadilah demikian adalah 10 perkara yang dikategori sebagai kekal aradi, iaitu kekal yang mendatang. Alhamdulillah, seterusnya kita lihat perkara yang berkaitan dengan permulaan dan kesudahan. Iaitu yang pertama, tiada permulaan dan tiada kesudahan, itulah dia zat dan sifat Allah Ta'ala. Dan yang kedua, ada permulaan tetapi tiada kesudahan, iaitu 10 perkara yang kita bincangkan tadi, iaitu kategori kekal aradi, di mana kekal aradi ini ada permulaan yang Allah jadikan dan tetapi tiada kesudahan. Iaitu contohnya syurga, neraka, aras, kalam, kemudian jasad para nabi, jasad para syuhada,
okey, roh. Baik, seterusnya yang ketiga, perkara yang berkaitan dengan permulaan dan kesudahan ialah ada permulaan dan ada kesudahan. Itulah dia segala makhluk yang lain daripada 10 perkara yang di atas. Maksud dia, selain daripada 10 perkara itu, mana makhluk lain, contohnya mana manusia, manusia ada permulaan di mana Allah jadikan kita. Kemudian kita ada kesudahan di mana kita akan dimatikan. So itulah kategori yang ketiga berkaitan dengan perkara yang ada perkara dengan permulaan dan kesudahan. Baik, demikianlah tadi pelajaran kita berkenaan dengan sifat wajib bagi Allah Ta'ala iaitu Al-Baqa. Tadi kita telah bincang pengertian Al-Baqa. Kemudian kita telah mengetahui 10 perkara yang kekal aradi. Dan yang ketiga, kita bincang tentang perkara yang ada berkaitan dengan permulaan dan kesudahan. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami dan insya-Allah kita akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pelajar yang dirahmati Allah sekalian, selepas ini cikgu akan memberikan latihan dalam bentuk PDF. Mohon kepada pelajar untuk membuat latihan tersebut dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada hari yang lain. Mohon maaf jika ada salah dan silap. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.